Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Alia daripada Kemas Daerah Kelang. Pada siri pertama ini, Cikgu nak kongsikan ilmu untuk mendraft pola blouse tunik ready-made yang mudah dan ringkas. Nantikan dan stay tune. Sebelum Cikgu Alia nak draft pola blouse tunik, Cikgu Alia nak sketch macam mana bentuknya blouse tunik itu. Okey, Cikgu Alia nak share ilmu blouse tunik jenis ready to wear iaitu mudah dan ringkas. Okey, mudah dan ringkas. Okey, kita menggunakan pola asas baju kurung moden untuk membuat blouse tunik. Okey. Okey, apa yang dikatakan blouse tunik adalah dia ada curve di bawah blouse ini. Okey, itu beza dia di antara baju kurung moden dan blouse tunik. Okey, apa dikatakan yang mudah dan ringkas itu adalah Cikgu Alia tidak menggunakan zip belakang. Okey, tapi Cikgu Alia besarkan lilitan leher ni. Keluasan leher tu Cikgu Alia besarkan, okey, untuk memudahkan untuk sarung baju nanti. Okey, dan Cikgu Alia tak mengenakan dart atau lisu pada bahagian hadapan dan belakang baju blouse ini, dan Cikgu menggunakan lace atau piping pada leher. Okey, Cikgu tak menggunakan lapik leher ya. Okey, ini dikatakan yang paling ringkas lah. Sangat sesuai untuk beginner yang ingin belajar menjahit. Untuk membuat draft pola bahagian leher, kita kena tahu dulu ukuran lilitan kepala untuk menentukan keluasan leher itu, supaya mudah nanti nak sarung baju. Okey, Cikgu draftkan pada kertas A4 ini. Okey. Okey, ini adalah kepala. Okey, kepala. So, macam mana kita nak ukur lilit kepala dengan cara menyerong. Okey, menyerong tanpa ada sanggulan rambut lah. Okey, kita ukur lilit. Okey, ngam-ngam. Ukur lilit kepala. Okey, ukuran lilit kepala ngam-ngam. Okey, Cikgu dapat ukurannya adalah 22.5. Okey, ukuran ngam-ngam ya. Okey, lepas tu kita tambahkan kelonggaran 1 inci. Okey, kita start dengan kelonggaran 1 inci dulu. So, Cikgu dapat 23.5. Okey. Okey, Cikgu mulakan untuk mendraft pola di bahagian leher. Sebelum tu, kita kena buat garisan asas iaitu paksi X dan paksi Y. Okey. Okey, ini adalah paksi X. Okey, ini adalah paksi X, adalah garisan asas, dan ini adalah titik asas. Okey, untuk lipatan kertas minyak ni adalah paksi Y. Okey, yang ke bawah ni adalah paksi Y. So, kita tak perlu gariskan. Okey, ni paksi X dan paksi Y. Okey, tadi kita dapat keluasan leher adalah 23.5 yang dah dicampur dengan kelonggaran. Okey, formula adalah bahagi 6. Okey, bahagi 6. Okey. Okey, Cikgu dapat dalam 3/78. Okey, 3/78 atau nak buat 4 inci pun boleh. Tak ada masalah. Tapi Cikgu nak ambil 3/78. Okey, kita buat
bahagian leher. Okey, kelebaran leher tadi adalah 3/7/8. Okey, turun leher cikgu buat 4/7/8, maksudnya tambah 1 inci. 3/7/8 tambah 1 inci. Okey, turun ke bawah tambah 1 inci, 4/7/8. Keluasan adalah 3/7/8. Okey, so kita buatkan curve untuk leher. Okay. Lepas tu kita buat garisan bahu. Okey, bahu adalah 15.5. Okey, cikgu dapatkan ukuran 15.5. Kita bahagi dengan 2 dapat 7/3 suku. Okey, 7/3 suku. Okey, pastikan bersudut tegak, gariskan ke bawah. Okey. Okey, daripada garis bahu ni kita turunkan 1 suku inci. Okey, untuk turun bahu. Okey, untuk turun bahu ni 1 suku inci. Okey, 1 suku inci dan kita sambungkan point pangkal leher ke turun bahu. Okey, 1 suku inci. Untuk turun dada, cikgu dah dapatkan ukuran 9.5. Okey, 9.5. Macam mana kita nak dapatkan? Okey, untuk yang baru nak mencuba pola ni, boleh menggunakan garis asas 9 inci. Contohnya, daripada garis bahu tadi, turunkan ke bawah. Okey, garis bahu. Okey, garis bahu ni. Okey, turunkan ke bawah. Itu kita panggilkan turun dada. Ataupun kata nama lain untuk dapatkan garisan dada. Okey. Okey. Yang ni adalah garisan dada. Okey. Untuk standard, kita nak cuba dulu, kita start dengan 9 inci. Okey, 9 inci. Sebab turun dada ni menentukan. Okey, nanti kita nak buat keruk ketiak. Dia menentukan keluasan keruk ketiak. Okey, contohnya keruk ketiak tu kurang ukurannya daripada yang kita ukur. Kita kena turunkan turun dada ni sehingga mendapat ukuran ketiak yang kita kendaki. Okey, dapat ya? So, 9 ni adalah basic. Boleh jadi kurang daripada 9, 8.5 ataupun 8/3 suku. Ataupun boleh jadi juga lebih daripada 9, 9 suku, 9.5. Okey, tapi untuk ukuran yang cikgu dapatkan ni, cikgu dah ambil ukurannya adalah 9.5. Okey, 9.5. Okey, lepas tu kita cari measurement ukuran untuk keliling dada. Okey, keliling dada cikgu. Okey, yang cikgu dapatkan adalah 41.5. 41.5 bahagi dengan 4. Okey, ini adalah formula. Dada bahagi 4. Okey, dapat 10/3/8. Okey, cikgu tambahkan dengan kelonggaran. Okey, cikgu suka ambil kelonggaran 0.5 inci. Okey, boleh diubah. Anda boleh ubah juga kepada 3 suku, tak ada masalah. Kalau nak lagi lebih longgar, tambah lagi kelonggaran. Okey, 41.5 ni adalah ukuran ngam-ngam. Jangan confuse. Okey, kat sini cikgu dapat 10/7/8, tapi cikgu genapkan 11 inci je. Okey, 11 inci. So, kita ukur daripada garis part CY 11 inci. Okey, ini adalah dada yang telah dicampur dengan kelonggaran. Selepas itu, daripada point turun bahu ni sampai ke garis dada, okey, kita dapatkan garis tengah-tengah ya. Macam mana caranya? Kita boleh lipatkan tali tip ni bahagi 2. Okey, bahagi 2. Okey, kita dapat point, kita gariskan. Okey, garis yang tengah-tengah ni kita masukkan 0.5 inci untuk pola baju hadapan. Okey, 0.5 inci ya.
setengah inci. Masukkan setengah inci. Okey, setengah inci untuk bahagian hadapan. Dan kita garis lurus poin turun bahu ke yang tengah-tengah keruk ketiak tadi. Okey, daripada tengah-tengah keruk ketiak, kita boleh sambungkan untuk membuat keruk ketiak dengan penuh lah. Okey. Okey. Okey, yang ni kita kena ukur. Okey, keruk ketiak bahagian hadapan. Okey, kita kena ukur keruk ketiak ini dapat berapa. Okey, cikgu dapat 10/5/8. Okey, untuk bahagian hadapan. Nanti kita akan kira pula keruk ketiak bahagian belakang. Totalnya itu, jumlahnya kita akan buat pola tangan. Okey, pola tangan. Selepas kita dapatkan garis dada, kita dapatkan untuk garis pinggang. Untuk GTH dan GTB, cikgu samakan ya. Cikgu samakan sebab ini adalah pola yang paling mudah. Cikgu samakan je. Okey. Untuk custom made kita tak boleh samakan lah. Kita kena ukur garis tengah hadapan berapa, garis tengah belakang berapa. Okey, untuk custom made. Tapi untuk ready made, selalunya dia punya ukuran adalah standard. So, untuk GTB, GTH, cikgu ambil 15.5. Okey, ukuran yang cikgu buat ni adalah anggaran ukuran SL ke WSL ya. So, GTB, GTH, cikgu samakan 15.5. Okey, macam mana nak buat daripada garis asal part CX. Okey, daripada sini kita ukur 15.5. Okey, 15.5 tandakan dan kita buat garisan. Ini adalah garis pinggang. Ukuran pinggang adalah 38. Okey, ukuran pinggang yang cikgu dapatkan adalah 38. Bahagi dengan 4, itu adalah formula dia. Okey. Kita dapat 9.5. Okey. Cikgu tambahkan kelonggaran setengah inci juga. Okey. Nak tambah pun boleh, tak ada masalah. So, cikgu suka ambil kelonggaran setengah inci. So, jawapannya adalah 10 inci. So, daripada garis asas part CY, okey, kita ukur 10 inci dan kita tandakanlah. Okey, ini adalah ukuran pinggang termasuk kelonggaran. Selepas itu, kita dapatkan garis punggung macam mana. Okey, kita turunkan 8 inci daripada garisan pinggang. Okey, garisan pinggang ni kita turunkan 8 inci iaitu ukuran standard ukuran standard. 8 inci. Okey, 8 inci dan kita gariskan itu adalah garisan punggung. Okey, ini adalah garisan punggung. Ukuran punggung adalah 47/4. Okey, semua kena bahagi 4 ya, kecuali leher lah. Leher bahagi 6. Cikgu dapat 11/3 suku tambah dengan kelonggaran setengah inci. Cikgu dapat 12 suku. Okey, seperti biasa, kita ukur daripada garis asas part CY, kita tandakan point. Okey, ini. Seterusnya, kita ukur daripada titik asas kosong sehingga ukuran labuh blouse. Okey. Untuk labuh blouse, cikgu ambil 30 inci. Okey, 30 inci. Kita tak ambil ukuran labuh seperti baju kurung moden lah. Baju kurung moden 3 inci atas daripada paras lutut. So, labuh untuk blouse dia lebih singkat sedikit lah. So, cikgu ambil 30 inci. Okey. Untuk saiz SL dan WSL. Kalau saiz kecil daripada itu, kita boleh naikkan lagi 29 ataupun 28 inci lah. Okey, ini adalah labuh baju.
cikgu buat 30 inci. Ukur daripada garis asas kosong hingga ke bawah 30 inci. Lepas tu, kita naikkan dalam 4 inci untuk kita buat curve tunik nanti. Okey. Ukuran 4 inci ni adalah fleksibel. Kalau anda tak nak keruk tunik tu terlebih lengkung ataupun curve, okey, boleh kurangkan kelebaran atau dia punya ukuran naik atas tu lah. 3 inci pun boleh, tak ada masalah. Okey. So, anggaran dia 4 inci ke atas. Okey. Naikkan ke atas 4 inci. Okey, kalau tak pasti apa maksud yang 4 inci tu, nanti kita nak buat curve tunik tu, nanti you all akan nampak. Okey. Okey, sekarang cikgu nak tunjuk macam mana nak buat garisan bahagian sisi badan. Okey, kita sambungkan point di bahagian garis dada dan garis pinggang dahulu menggunakan pembaris melengkung. Okey, macam ni Okey, garis melengkung. Daripada garis pinggang ke punggung pula, okey, kita samakan point ni, cuma daripada garis punggung ke labuh tu cikgu nak buat dia dalam keadaan straight. Okey, lurus Okey, kita straightkan dulu garis punggung ni. Kita menggunakan garis melengkung jugalah. Okey, garis melengkung. Okey, anggaran nampak macam lurus. Okey, macam ni. Kan? Ambil yang bahagian bawah pembaris melengkung ni. Okey, lepas tu yang ni kita samakan point garis pinggang ke garis punggung. Okey, macam ni. Okey. Nampak kan? Cuma dekat bahagian garis pinggang, point dia punya curve atau melengkung tu dia nampak patah dekat sini. Kita tak nak nampak dia patah, tak cantik So, kita adjust garis melengkung tu. Okey, kita adjust. Macam ni. Okey. So, anggaran dia garis pinggang ni, dia punya kelonggaran untuk keliling pinggang dia lebih dalam 0,5 inci. Dia lebih sedikit. Sebab kita nak buat blouse ni agak longgar. Okey, agak longgar. Kita tak nak nampak sangat dia curve seperti baju kurung model lah. Kita nak buat blouse longgar. Sebab baju ni tak ada dart lisu depan dan lisu belakang. Okey, seterusnya cikgu nak buat curve tunik ni. Okey, sebelum tu kita ukur dahulu side length untuk bahagian sisi Side length tu maksudnya panjang sisi bahagian badan. Kita ukur dulu. Okey, kita ukur sehingga point yang 4 inci atas tu. Okey, point yang 4 inci atas dapat berapa? Okey, cikgu dapat dalam 16/3/4. Okey, panjang sisi 16/3/4. Okey. Okey, daripada garis yang kita naik 4 inci tadi. Okey, 4 inci tadi. Okey, daripada garis ni kita masukkan point 2,5 inci ke dalam. Okey. Okey, daripada garis labuh, okey, kita masukkan, kita tandakan 4 inci 4 inci daripada garis asas paksi Y. Okey. Nampak kan? Okey, daripada sini ke sini adalah okey, 4 inci. Daripada point ni ke dalam adalah 2,5 inci. Okey. Ini 2,5 inci ke dalam. Dan yang ni 4 inci. Okey. Ini anggaran. You all boleh ubah mengikut kesesuaian dan keselesaan you all. Daripada point yang kita tandakan baru tadi, kita gariskan lurus. Okey. Gariskan lurus seperti ini. Okey. Lepas tu kita menggunakan pembaris oval. Okey. Untuk
kita bentukkan curve. Okey. Okey. Supaya dia lebih nampak smooth. Okey. Okey, yang ni kita straightkan. Okey. Ini adalah lengkungan tunik. Okey. Lengkungan tunik. Kita jangan lupa untuk letak simbol lipatan, okey, 3 bentuk bulatan ni, sebab kita nak dapatkan berapa keping kain untuk kita potong kain nanti. Okey, untuk bahagian hadapan adalah 1 keping. Pola belakang, cikgu menggunakan pola hadapan yang samalah. Okey, sebab dia adalah mudah. Okey, kita menggunakan satu pola yang sama. Okey, untuk bahagian leher, seperti biasa, keluasannya sama, 3/78. Cuma turun leher tu adalah 3/4 sahaja. Itu untuk bahagian belakang. Untuk pola bahagian belakang, cikgu menggunakan marker berwarna merah ya. Marker berwarna merah. Selepas itu, kita bentukkan keruk leher menggunakan pembaris oval. Macam ni. Okey. Ini adalah keruk leher bahagian belakang. Untuk bahagian turun bahu, bahagian belakang kita menggunakan 1 inci. Okey, turun bahu ni 1 inci sahaja. Okey, bahagian hadapan 1 suku, bahagian belakang kita guna 1 inci dan kita sambungkan point tadi. Okey, ini adalah 1 inci untuk pola belakang. Okey, dapat beza, ini 1 inci 1 suku. Dan proses membuat keruk ketiak diteruskan dengan cara kita ukur point belakang tadi, kita bahagikan 2. Okey, kita bahagikan 2. Kita garis. Dan kita masukkan hanya suku inci sahaja. Bahagian hadapan kita masukkan setengah. Bahagian belakang kita masukkan suku inci sahaja. Okey, 1 inci satu masuklah. Okey, dan kita gariskan point tadi. Menggunakan pembaris lurus. Selepas itu, daripada point tengah keruk ketiak ni, kita buat sehabisnya keruk ketiak. Okey, selepas itu kita terus ukur berapa keruk ketiak di bahagian belakang. Tadi 10.58, kita sambungkan terus. 10.58. Cikgu dapat 21 suku. Okey, ini untuk front and back. Okey, 21 suku. Okey, yang ni keruk ketiak, kita kena ukur keliling ketiak sebelum kita buat pola ya. Untuk ketiak, keliling ketiak, cikgu dapatkan masa ukuran dalam anggaran 21 inci ke 21,5. Okey. So, dia bergantung pada ukuran badan masing-masing. So, cikgu dapat 21 suku. Okey, tak ada masalah ya. Kalau terlalu kecil pun nanti ada masalah. Kalau terlalu besar pun nanti kita tak berapa nampak cantik sangat lah. Okey, di antara tu dah cukup cantik. Untuk baju ni, cikgu dah mention di awal tadi, cikgu tidak menggunakan lisu bahagian hadapan dan belakang. So, GTB dan GTH pun cikgu mengguna ukuran yang sama, 15.5. So, tiada perubahan di bahagian sisi pola badan lah dan juga labuh.
cikgu menggunakan labuh dan bentuk sisi pola badan yang sama. So, di sini lipatan adalah sama jugalah. Untuk bahagian belakang, kita dapatkan satu keping kain dan kita tak ada zip. Kita tak menggunakan zip. Dan nanti keluasan leher ni kita kena betul-betul dapatkan ukuran yang betul sebelum kita jahit piping nanti. Nanti kita kena fitting dululah. Seterusnya, cikgu nak labelkan berapa basis untuk setiap bahagian. Leher hadapan dan leher belakang, cikgu letak suku inci. Sama Suku inci depan dan belakang leher sama. Bahu depan dan belakang 3 suku inci. Untuk bahagian kerut ketiak, cikgu letak setengah inci basi. Bahagian sisi badan, okey. Sisi badan, cikgu letak 3 suku. Kalau nak letak 1 inci pun boleh, tak masalah. Dan bahagian bawah baju, cikgu letak 1 inci sebab kita nak buat baby seam, kelem 2 kali, okey. Untuk pola tangan, cikgu nak share ilmu untuk buat pola penuh tangan. Cikgu tak gunakan separuh. Okey, kita dapatkan dulu garisan asas paksi X dan Y. Kena pastikan paksi X dan Y adalah 90 darjah. Okey. Dengan cara kita lipatkan kertas minyak ni. Okey, 90 darjah. Okey. Kita dapatkan paksi X dan paksi Y. Okey. Ni 90 darjah. Kemudian, garis paksi X ni adalah ukuran untuk keliling lengan, iaitu masa lah. Okey, cikgu dapatkan ukuran ngam-ngam adalah 15 inci. Okey, cikgu tambahkan kelonggaran 1 inci. Okey, untuk kelonggaran, boleh you all nak tambah 1 inci, 1,5 atau 2 inci. Terpulang kepada keselesaan. Lepas tu kita bahagikan 2. Okey, dekat sini cikgu dapat 8 inci untuk setiap bahagian. Okey, ini adalah titik asas kosong. Okey, 8 inci kanan, 8 inci kiri. Okay. Setelah kita tandakan point ni, seterusnya kita dapatkan bahagian kepala lengan lah. Macam mana kita nak dapatkan kepala lengan? Dia ada formula. Kita kena tahu tadi, keliling keruk ketiak bahagian hadapan dan belakang dipolar bukan yang kita ukur. So yang kita kat pola tadi, kita dah ukur tadi, kita dapat 21 suku. Okey. Okey, hasil keruk ketiak hadapan dan belakang 21 suku. Okey, kita bahagikan dengan 2 dan kita tolak dengan suku inci. Okey. Okey, cikgu dah dapat jawapan dia 10/3/8. Okey, ataupun 10/3 hun lah. So, caranya adalah nak menanda di paksi Y ni. Okey, kita pointkan 10/3 hun tadi dekat point keliling lengan bahagi 2 tadi. Okey, kita tengok dia touch dekat mana, dekat paksi Y, itulah point seterusnya. Okey, so pastikan daripada point sini ke sini mesti sama point atas dan ke point lengan. Kena sama sebab tu pentingnya 90 darjah. Kalau garis paksi X dan Y bukan 90 darjah, kemungkinan garis ni takkan sama panjang lah. Okey, dia macam ni. Panjang ni kena sama dengan panjang ni. Okey, selepas itu kita labelkan bahagian hadapan dan belakang. Okey, ini bahagian hadapan. Ini bahagian belakang. Cikgu tulis hadapan kita bahagi dengan 3. Bahagian belakang kita bahagikan dengan 4. Okey, apa maksudnya bahagi 3, bahagi 4 ni? Okey,
Maksudnya, cikgu mulakan dengan bahagian belakang bagi 4. Panjang yang ni tadi, 10 3 suku, kita bahagikan dengan 4. Okey, anggarannya 2.59. Lebih sedikit daripada 2,5 lah. Okey, cikgu tanda dengan kamera. Okey, ini satu bahagian. Okey, ini 2 bahagian. Ini 3 bahagian dan ini 4 bahagian. Itu yang dinamakan kita bahagi kepada 4. Untuk bahagian hadapan kita bahagikan kepada 3. Cikgu dapat dalam 3.45. Kurang daripada 3,5. Okey, ini satu bahagian, ini 2 bahagian dan ini 3 bahagian. Okey, itu bezanya bahagian belakang dan hadapan. Okey, ada beza sedikit untuk bahagian hadapan. Bahagian yang nombor 3 ni, okey, kita ukur dia macam ni dan kita bahagikan 2 dan kita tandakan poin yang baru. Macam ni. Okey, dia ada tambahan satu lagi bahagian. Okey, contoh. Seterusnya, kita labelkan setiap yang pun kita tanda tadi untuk memudahkan you all untuk proses menggaris nanti. Okey, yang ni point A, ini point B, C. Okey. Untuk bahagian point C, okey, kita naikkan atau kita keluarkan tanda point 3/4. Okey, 3/4 macam ni. Kita gariskan dan kita tandakan 3/4 inci. Kita naikkan 3/4 inci dan kita buat point yang baru iaitu point D. Okey. Selepas itu, kita sambungkan point D dengan point A. Okey? Kita sambungkan. Kita garis lurus. Okey? Point D ke point A. Garisan lurus. Okey? Yang atas ni kita jangan lupa gariskan lebih sedikit. Pastikan dia 90 darjah juga. Okey? Okey? 90 darjah. Garis bersilang ni. So, kita ambil pembaris oval. Kita buat curve di atas ni. Okay. Dan bawah ni anggaran curve adalah 1 hun atau 1/8. Ya, ni. Dapatlah curve untuk bahagian belakang. Untuk bahagian hadapan pula, okey, cikgu tandakan poinnya adalah E, F, G. Okey, E, F, G. Untuk point E, kita naikkan 1 inci. 1 inci ke atas. Dan kita labelkan point yang baru iaitu H. Okey, ni 1 inci. H. Untuk point G pula, okey, point G kita masukkan dalam 3 hun atau 3/8. So, cikgu labelkan point yang baru iaitu I. G ke I 3 hun. Okey, 3 hun. 3 hun. So, kita sambungkan point H ke I menggunakan pembaris lurus. Macam ni. Okay. H ke I garis lurus dan kita buat curve bahagian atas dan bahagian bawah. Okay. So, dapatlah lengkungan untuk depan dan belakang
Selepas itu, kita kena ukur keliling keruk ketiak jumlahnya berapa. Kita akan tulis dekat sini. Cikgu nak ukur, cikgu nak ukur keruk ketiak ni dapat berapa total dia. Dengan cara kita dirikan tali tip ni ya. Okey, cikgu dapat 21.3 suku. Okey, 21.3 suku inci. Okey, tadi bahagian badan 21 suku. Okey, so ukuran bahagian pola tangan dia kena lebih besar daripada ukuran keruk ketiak di bahagian badan tadi. Cikgu teruskan untuk pola tangan. Okey, cikgu tandakan bahagian bahu ke siku dalam 13.5. Okey, ukuran bahu ke siku kena ambil. Okey, 13.5. Okey. Dan juga labuh tangan, cikgu ambil labuh tangan 23 inci. Okey, cikgu lebihkan. Okey, cikgu lebihkan 3 inci bawah. Okey, labuhnya cikgu lebihkan 3 inci. Sebab cikgu nak letak getah. Okey. Cikgu nak letak getah di bahagian hujung lengan. Okey. So, kita gariskan. Garisan bahu ke siku pun kita gariskan juga. Okey. Selepas itu, untuk bukaan tangan, okey, cikgu anggarkan cikgu ambil dalam keliling bukaan tangan ni, cikgu ambil 16 inci. Okey, sebab kita nak bagi dia menggelembung untuk letak getah, sebab kita tak cantik kalau ngam-ngam. Okey, untuk letak getah kita kena besarkan bukaan tangan. So, cikgu ambil 16 bahagi 2 dapat 8 inci. Kita tandakan. Lepas tu kita sambung garisan bahagian sisi tangan. Okey. Okey, selepas itu untuk garis siku ni, okey, garisan siku, bahu ke siku tadi cikgu ambil 13.5. Okey, labuh tangan cikgu ambil 23 campur kelabuhan dia, cikgu tambah 3 inci, so total 26 inci. Okey, 26 inci. Garisan siku ni tadi kita masukkan setengah inci. Kiri dan kanan setengah inci. Okey. Setengah inci. So, kita masukkan, kita naikkan setengah inci juga dekat bahagian bawah ni. Bukaan tangan ni setengah inci juga. Naikkan setengah inci kiri dan kanan. Setengah inci. Okey. Okey, nampak kan? Naikkan setengah inci. Yang ni masukkan setengah inci. Okey. So, kita buat garis untuk bukaan tangan dahulu. Okey. Macam ni. Pastikan yang bahagian tengah ni adalah garisan lurus ya. Sebab kalau tidak nanti tangan tu berbentuk W. Okey. Macam ni.
Seterusnya, cikgu nak garis bahagian sisi sisi tangan yang baru. Okey, yang straight tadi kita tak ambil. Okey, kita ambil yang baru, yang melengkung. Kita menggunakan pembaris melengkung. Okey. Kalau boleh kita kenakan poin yang masuk setengah inci tadi. Okey. Okey, inilah kejadiannya. Untuk basi kain pula, untuk keruk ketiak ni, cikgu letak setengah inci basi untuk sekeliling keruk ketiak. Bahagian sisi tangan, okey, untuk bahagian sisi tangan, kedua-dua belah, cikgu buat 3/4, iaitu sama dengan basi kain di bahagian sisi badan. Kena sama So, bahagian bawah kita nak letak getah, kita letak basi setengah inci. Okey, basi setengah inci sahaja. Okey, selamat mencuba.